Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Syukur kata Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini kita dapat sama-sama untuk kita sambung kuliah kita yang telah lalu, yang telah kita tinggalkan. Dan saya ingat hari itu last kita dah di ujung bab al-fitrah, bab khisal al-fitrah. Betul tak? Cuma hari itu saya sebut, saya dalam nota ni tertinggal al-khitan. Tak ada, macam mana boleh tertinggal? Tak perasan. Tak ada kan? Tapi tak apa, saya baca yang ni dulu. Baik. Jadi kita dah bincang hari itu tentang apa yang disebut sebagai khisalul fitrah. Perkara-perkara yang bersabit dengan fitrah, especially yang ada hubung kait dengan tubuh badan kita menurut sunnah Nabi SAW. Dia lebih kepada perkara yang berkenaan. Dan kita dah bincang beberapa khisal al-fitrah, antaranya trim misai kita, kita trim kan. Jangan dibiarkan sehingga panjang sangat. Dan jangan juga dipotong habis. Tapi tidak salah. Yang disuruh trim, tapi kalau kita cukur pun insya-Allah taala hasala as-sunnah, terhasil sunnah. Cuma ada jugalah segelintir yang tak bagi juga. Cukur misai ni dia tak bagi. Antaranya pengarang kitab Mawahib Al-Jalil dalam mazhab Maliki. Dia kata bid'ah, cukur misai bid'ah. Mengikut pembacaan saya lah. Potong janggut pun bid'ah. Cukur misai pun bid'ah juga. Pasal dia kata sunnah ialah trim, bukan cukur. Tapi sekian majoriti tidak melihat perkara itu sebagai perkara yang menyalahi syarak lah. Berbeza dengan janggut. Janggut ni pun sebenarnya sebaik-baiknya ditinggalkan. Tapi kalau potong, sebahagian kata tidak ada masalah. As long as kita tak potong semua lah. Kalau potong semua, sebahagian mengharamkan dan menganggap sebagai perkara yang tidak boleh, tapi saya kira sebahagian membenarkan. Sebab keseluruhan khisalul fitrah adalah sunnah, tidak wajib lah di sisi sebahagian besar para fuqaha. Melainkan sebahagian yang lain melihat ada perkara yang diwajibkan, ada perkara yang tidak diwajibkan. Hatta al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala dalam sebahagian buku fiqh beliau, tak silap saya, dan dia kata potong janggut ni la yajuz, tidak harus. Sehingga sebahagian ulama Syafi'i kata, al-Imam Syafi'i berpendapat ianya haram. Pasal dia kata la yajuz, tidak harus. Wa halaqul lihyah la yajuz. Potong cukur janggut ni la yajuz, tidak harus. Jadi sebahagian ulama Syafi'i, sebahagian besar lah kata tidak harus tu merujuk kepada makruh lah. Tapi masih ada segelintir yang kata tidak harus tu di atas zahirnya ialah tidak harus, maksudnya haram lah. Tak boleh. Kemudian simpan janggut, kemudian potong bulu kemaluan yang kita sebut sebagai al-istihdad. Al-istihdad tu istilahnya berdasar kepada hadis Nabi SAW yang diriwayatkan dalam Sahih Bukhari Muslim yang saya telah baca daripada Abi Hurairah, yang menjadi hadis induk dalam hak ewah fitrah, di mana Nabi kata al-fitratu khamsun, salah satunya al-istihdad, potong bulu kemaluan. Cabut bulu ketiak, natful ibti, sama juga. Potong kuku, taklimul asfar, khamsun minal fitrah, 5 fitrah kata Nabi. Al-istihdad, potong bulu kemaluan. Al-khitan dulu. Al-khitan, al-istihdad. Khitan makna khitan lah. Al-istihdad, potong bulu kemaluan. Qassu syarib, potong trim misai. Natful ibti, potong cabut bulu ketiak. Wa taklimul asfar, dan potong kuku. Dalam hadis ini disebut 5 lah.
Tapi dalam hadis yang lain, antaranya dalam hadis Aisyah yang diriwayatkan dalam Sahih Muslim, ada 10. Ada 10. Ada tambahan yang lain. Di mana kata beliau, kata Nabi SAW, ashrum minal fitrah, 10 daripada fitrah. Dia sebut 10 pula. Kan? Qassu syarib, 3 misai. Qassu syarib, i'fa'ul lihya, simpan janggut. As-siwak, siwak. Dalam hadis Abi Hurairah yang tadi tak ada siwak. Disebut khitan kan. Tapi hadis ini disebut siwak, tapi khitan tak sebut. Adalah pro kontra, ada tambahan kekurangan. Tapi yang ini juga hadis sandaran utama dalam hak ehwal fitrah. Di mana kata Nabi SAW, qassu syarib, kemudian apa tadi? I'fa'ul lihya, trimisai, simpan janggut. Kemudian as-siwak, bersiwak. Kita dah bincang hari itu. Kemudian istinsyaqul ma'. Istinsyaqul ma' ni maksudnya ialah masuk air ke dalam hidung ketika berwudu. Wa qassul asfar, itulah memotong kuku. Dalam hadis Abi Hurairah, Nabi kata taklimul asfar. Taklim, potong kuku jugalah. Tapi hadis ini Nabi kata qassul asfar, potong kuku. Lafaz berbeza tapi maksud dia sama. Kemudian Nabi sambung lagi 5 yang lain. Nabi kata halqul anah, ghuslul barajim, yakni membasuh tempat yang tersembunyi air. Ulama kata di celah-celah jari dan lipatan-lipatan sendi manusia, dan diikuti oleh hal-hal yang lain menyebabkan terkumpulnya kotoran, seumpama di celah-celah telinga ataupun tempat yang boleh mengumpulkan air sehingga dia boleh menjadi kotoran lah. Di celah-celah pusat kita, di celah-celah telinga kita, atau apa-apa lubang yang ada lah. Ghuslul barajim, bukan ghuslul barajim. Pasal ghuslu tu makna basuh, ghuslu makna mandi. Basuh al-barajim. Kemudian halqul natful ibti, cabut bulu ketiak. Wa halqul anah, cukur bulu kemaluan. Dalam hadis Abu Hurairah Nabi sebut al-istihdad. Dalam hadis Aisyah Nabi kata halqul anah, sama saja. Maksudnya istihdad mana potong bulu kemaluan, halqul anah mana cukur al-anah, yakni bulu yang tumbuh di kemaluan. Sama saja. Perkataan lain tapi maksudnya sama. Wa intiqasul ma', yakni istinja, menggunakan air untuk istinja. Wa nasitul ashirah illa an takuna al-matmadah. Dan kata periwayat yang ke-10, aku lupa tapi aku rasa al-matmadah. Itulah berkomor. Jadi dua hadis ni hadis induk lah, mungkin ada hadis yang lain yang merangkumi kesemua perkara fitrah dalam nota-nota yang saya tulis ini. Cuma khitan tu tertinggal, saya tak ada kan. Tempat lain pun tak sampai lagi sini sebenarnya. Itu yang saya tak perasan. Baik. Saya sambung yang ujung tu ya. Ini flashback saja ya. Revision. Jadi bila sebut al-fitrah, dua hadis yang menjadi tunjang itulah hadis Abi Hurairah yang diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim, dan juga hadis Aisyah radhiyallahu taala anha yang juga diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim, ataupun dalam Muslim saja, saya tak ingat. Di samping hadis-hadis yang lain, tapi dua hadis ini hadis yang terutama yang memuatkan tentang fitrah-fitrah yang kita mesti memelihara. Baik, kemudian dia kata harus bersiwak selepas gelincir matahari jika berpuasa. Saya dah sentuh hari itu secara ringkas. Di mana bersiwak ini amat-amat digalakkan. Berdasar pada hadis Aisyah yang diriwayatkan dalam Sunan An-Nasa'i dan beberapa kitab hadis yang lain, dan disebut juga oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam sahihnya, tetapi secara mu'allaq, maknanya tanpa sanad. Tapi dia hadis yang sahih. Kerana dalam Sahih Bukhari kalau ada hadis yang disebut sebagai hadis mu'allaqat, hadis-hadis mu'allaq, mana hadis-hadis yang Imam Bukhari tak sebut sanad, tapi dia adalah hadis yang sahih kerana hadis ini ada sanad sebenarnya tapi tidak disebut oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Kalau lihat dalam hadis-hadis yang lain memang ada sanad, cuma dia nak sebut secara ringkas, dia sebut hadis saja, dia tak sebut sanad. Itu kita sebut sebagai
ahadis al-mu'allaqat, hadis-hadis mu'allaq. Jadi disebut juga oleh beliau, itulah hadis Aisyah, as-siwaku matharatun lil fam mardatun lirabb. Siwak ini menyucikan mulut, meredakan Tuhan. Mana Allah Ta'ala suka akan siwak, dan dia adalah sunnah seluruh para nabi. Jika kita lihat dalam hadis-hadis yang lain, antaranya hadis Ahmad daripada Abi Ayyub Al-Ansari, arba'un min sunanil mursalin, salah satunya as-siwak. Ada 4 sunnah para nabi kata Rasulullah SAW, dan disebut antaranya ialah as-siwak, menyucikan mulut. Dan terhasillah cuci mulut dengan apa sahaja. Hatta Imam Nawawi menukilkan daripada ulama-ulama Syafi'i yang lain, dan beliau juga berpendapat yang sama. Kalau guna jari pun jari kita ni khashin, mana kasar, terhasillah siwak. Walaupun sebahagian kata tidak terhasil. Asal bersih lah, ya. Baik. Harus bersiwak selepas gelincir matahari jika berpuasa. Ulama sepakat bersiwak amat-amat digalakkan walaupun ketika berpuasa. Cuma mereka tak sepakat selepas gelincir matahari, adakah masih digalakkan ataupun tidak. Majoriti masih menggalakkan. Iaitu fatwa yang dipilih oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam buku fiqh beliau termasuk Al-Majmu'. Kerana tidak ada hadis yang melarang. Kalau ada, bukan yang melarang, tidak ada hadis yang menyatakan ia adalah makruh, melainkan hadis yang diriwayatkan dalam Sunan Al-Baihaqi daripada Ali bin Abi Talib, di mana Nabi berkata, "Idza sumtum fastaku bil ghadati wala tastaku bil ashi." Bila kamu berpuasa, bersiwaklah kamu pada pagi hari dan jangan kamu bersiwak pada petang hari. Jadi ulama-ulama sebahagiannya mengambil hadis ini menyatakan ia adalah makruh. Terutama dalam mazhab Syafi'i dianggap makruh juga kerana hadis yang lain. Itulah hadis yang sahih yang diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim, di mana Nabi berkata la khuluf wa la khulufi famis shaim atyabu indallah min rih al-misk. Hadis tu panjang, Nabi sebut tentang kelebihan berpuasa. Bila kita belajar kitab Siyam, the chapter of fasting, kita akan jumpa lah, the book of fasting, kita akan jumpa hadis ini dalam fadilat puasa Ramadan. Hujung tu Nabi kata wala khulufi famis shaim wala khulufu famis shaim atyabu indallah min rihil misk. Nabi kata bau mulut orang yang berpuasa itu lebih baik di sisi Allah daripada bau kasturi. Jadi mulut nak kena jaga, jangan kita hilangkan baunya, kerana ia di sisi Allah seumpama kasturi. Jadi dipahami oleh sebagian ulama termasuk dalam mazhab Syafi'i, dia kata kena jagalah bau mulut berkenaan. Tapi sebahagian tidak bersetuju kerana bau mulut dimasukkan di situ bukan zahir bau mulut yang kita duk bau-bau ni. Tapi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, orang yang berpuasa bau mulut dia adalah harum. Tak semestinya bau mulut yang kita ni. Jadi dia kata tidak ada hadis itu tidak boleh dijadikan dalil untuk nak kata makruh. Di samping tidak ada hadis yang lain, mereka bersandar pada hadis Ali bin Abi Talib, hadis itu dhaif. Mereka bersandar pula kepada hadis Sahih Bukhari dan Muslim pada Abi Hurairah ini, di mana bau mulut orang berpuasa wangi di sisi Allah itu tidak boleh dijadikan hadis, tidak boleh dijadikan dalil. Tak semua dalil yang digunakan oleh para ulama ini disokong oleh ulama yang lain. Jadi ada dalil itu tak semestinya okey lah, kan? Terutama dalam konteks hari ni, jangan ingat ada dalil itu semua okey, kadang tak okey juga, kerana dia menggunakan dalil tidak kena pada tempatnya. Isti'malud dalil fi ghairi mawdi'ihi, kata para usuliyun, dia menggunakan dalil tidak kena pada tempatnya. Dan kalau kita lihat macam ulama usul yang terkemuka, Al-Imam Asy-Syatibi rahimahullahu ta'ala dalam Al-I'tisam, bila dia hurai tentang Al-Firaqul Islamiyah, kumpulan-kumpulan dalam Islam. Kita dah tahu orang Islam akan berpecah. Hatta ada hadis Nabi sebut umat Islam akan berpecah kepada 72 golongan, 73, orang Yahudi 71, orang Kristian 72. Orang Islam berpecah 73 ya tak? Hadis Muawiyah yang diriwayatkan dalam Sunan Abi Dawud dan selainnya. Walaupun hadis itu sebahagian kata sahih dan sebahagian kata dhaif lah. Antara yang mendhaifkan ialah Dr. Yusuf Al-Qardawi hafizahullah taala. Jadi bila dia hurai tentang pecahan-pecahan orang Islam ini, disebut Al-Murji'ah, Al-Qadariyah, Al-Jabariyah, Al-Khawarij, macam-macam kan.
Termasuk Syiah, ada ahli sunnah juga. Dia kata sebagaimana ahli sunnah ada dalil-dalil mereka, siapa pun ada dalil-dalil mereka, kan? Dan dibawa mari dalil-dalil setiap kumpulan berkenaan. Khawarij ini dalil mereka, kan? Mu'tazilah ini dalil mereka. Dia kata kita tak boleh melihat Tuhan, baik di dunia baik di akhirat. Ada dalil dia, la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar wa huwal latiful khabir. Kita kata ada hadis yang diriwayatkan Sahih Bukhari, Muslim, hadis mutawatir. Kita akan melihat Allah Subhanahu wa taala, innakum satarawna rabbakum. Nabi kata yaumal qiyamah, kamu akan lihat Tuhan kamu pada hari kiamat. Atamaruna fis syamsi wal qamar laisa fis sama'i sahabun. Nabi kata esok sebagaimana kamu dapat melihat Tuhan, seumpama kamu dapat melihat matahari dan bulan, tidak ada awan. Kan? Jangan syak wasangka, kata Nabi SAW. Benda ni jelas. Ada hadis tu kita kata. Dia kata hadis tu tak boleh nak lawan Quran. Kan? Ada manhaj masing-masing. Di samping ada dalil-dalil mereka, ada manhaj yang mereka pegang. Bukan semua hadis mereka ambil buat hujah. Jadi setakat ada hadis tu belum tentu okey lah. Sebab tu kita perlu melihat secara keseluruhan penghujahan. Kerana tak dinafikan sebahagian hujah tidak diletakkan pada tempatnya. Sementara dalam hal-hal yang kita selalu duduk bincang lah kan, kadang-kadang sampai kita pun naik pelik lah, naik ajaib. Dalam banyak-banyak dalil tu ada dalil yang kita pun naik pening juga kan. Apa dalil boleh minta dengan orang mati? Dia boleh buat dalil Isra' Mi'raj tu kan. Isra' Mi'raj Nabi semayang dengan para anbiya di Baitul Maqdis tak kala baginda turun daripada langit. Dan yang semayang daripada 50 pergi jadi 5 tu siapa yang ni bagi cadangan? Musa lah. Musa kan dah mati, dia kata nampak, boleh minta tolong orang mati tu. Sampai ke situ dia pergi ya. Itu dipanggil isti'malu al-adillah fi ghairi mawdi'iha, menggunakan dalil tidak pada tempatnya. Dipanggil al-istidlal qad yakunu sahihan wa qad yakunu ghaira sahih. Kata para usuliyun sebahagian lah, saya tak ingat sebab kita baca, kita rujuk. Istidlal menggunakan dalil, sebahagiannya sahih, sebahagiannya tidak sahih. Jadi kena hati-hati. Ada dalil tak semestinya betul. Cuma dalam fiqh ni, walaupun dalil ulama itu tak kuat, kita masih menghormati dalam konteks ilmu, mana masing-masing dengan pendapat masing-masing, cuma kita ambil yang paling bagus lah. Dan itu manhaj ataupun metod ulama-ulama kita. Fiqh ni dia lain sikit. Tapi dalam hal-hal yang berkenaan tadi, kadang-kadang kita lihat dalil-dalil itu kadang tak kena pada tempatnya. Itu perkara biasa. Kalau tak ada dalil, teruk sangat kan, dia boleh cari dalil kan? Tapi dalil tak kena pada tempat lah. Pada dia kena lah pada tempat dia tu. Tapi jika dilihat secara teliti, dia tidak bersesuaian. Baik, balik pada yang tadi. Jadi tak boleh sama sekali. Sementara memang ada hadis yang diriwayatkan Nabi bersiwak setiap masa ketika berwudu. Tak kira pagi, tak kira petang. Antaranya hadis Ibnu Majah, dan sebagian ulama hadis yang lain meriwayatkan hadis itu daripada Amir bin Rabi'ah. Ini masyhur bila kita bincang, adakah makruh bersiwak selepas gelincir matahari? Hadis Amir bin Rabi'ah yang diriwayatkan di mana beliau berkata, ra'aitun nabi yatasawwaku kasiran ma la uhsi wa huwa sha'im. Aku melihat Nabi SAW sehingga aku tidak terhitung banyaknya baginda bersiwak dalam keadaan baginda berpuasa. Mana Nabi kejap-kejap siwak, kejap-kejap siwak kan? Baginda berpuasa. Hadis itu tidak tertentu kepada waktu pagi atau waktu petang. All the time. When the Prophet was fasting, bila baginda SAW berpuasa. Hadis itu riwayat Imam Tirmizi juga, dia kata hasan. Hadis itu adalah hadis yang hasan. Nampak? Ada hadis yang lain daripada Aisyah, khisalus shaim as-siwak. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha dalam Sunan Al-Baihaqi, sebaik-baik sifat orang, bukan sebaik-baik sifat, antara sifat baik orang yang berpuasa ialah dia bersiwak. Jadi siwak ni tidak ada halangan. Dan di atas umum hadis yang saya telah baca, itulah hadis Mu'allaq Al-Bukhari. Kata Abu Hurairah, kata Aisyah, kata Nabi SAW, as-siwak mardatul lifam, mazharatul lifam mardatul lirabb.
Siwak ni adalah menyucikan mulut, meredhakan Tuhan. Hadis yang ini sebenarnya sudah mencukupi untuk nak menyatakan bahawa siwak pada setiap masa, termasuk bagi orang yang berpuasa, pagi atau petang, ya. Jadi tidak ada dalil. Dalil yang ada tidak terangkat untuk nak mengatakan ia adalah makruh. Sebab itu dia dipilih oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala tidak makruh sama sekali. Cuma dia tidak standardized lah. Dia dalam mazhab Syafi'i, dia tidak standard, tak standard. Dan kita tak nafi, walaupun ulama-ulama Syafi'i mengaku Al-Imam An-Nawawi adalah ulama terbesar dalam mazhab Syafi'i, the biggest scholars in the Syafi'i sect. Tapi mereka tak terima juga sebahagian fatwa An-Nawawi yang menyalahi mazhab. Jadi ini kita belajar secara detail dalam dipanggil kata apa, metod para ulama lah. Ulama ni kadang-kadang bukan kita nak kata dia tak masuk mazhab, tidak. Tapi kadang-kadang dalam setengah-setengah keadaan kita boleh lihat lah, ada perkara yang jelaslah dalam mazhab tu tak kuat. Ada pendapat yang kuat daripada mazhab yang lain atau daripada ulama yang lain di luar mazhab, kadang-kadang mereka tak terima. Itu sikit sebanyak kekurangan. Sikit sebanyak kekurangan. Dan kalau kita baca, belajar dengan lebih mendetail, kita akan dapati sikit sebanyak, bukan nak kata tak masuk mazhab, mereka tu sayang pada mazhab tu ada. Kan? Cuma tak ada cakap lebih-lebih lah. Cakap lebih-lebih kata kita kutuk mazhab pula kan? Baik. Dari itu pun kita nak kena faham, mazhab ni sebenarnya konteks ilmu boleh untuk kita belajar dan kita amalkan, tapi kita tidak beragama dengan mazhab sama sekali, ya. Dan Allah Ta'ala larang kita berpecah belah dan ada aliran sehingga mengabaikan apa yang disyaratkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La takunu kal musyrikin minal ladzina farraqu dinahum syi'an likulli hizbin bima ladaihim farihun. Allah Ta'ala sebut dengan jelas dalam surah apa tu? Jangan jadi seumpama orang musyrikun. Mereka ada berpuak-puak, berkumpulan, bermazhab-mazhab, beraliran-beraliran. Dan setiap ahli dalam mazhab itu, dalam aliran itu gembira dengan apa yang dibawa oleh mazhab mereka, walaupun dia menyalahi kebenaran, walaupun tak tepat. Jadi kita tidak beragama dengan mazhab. Boleh mazhab dalam konteks ilmu. Atas saya sendiri pun, master saya pun dalam mazhab Syafi'i, kan? Dan kita masa belajar dulu memang bersungguh-sungguh belajar, mengkaji, berbincang tentang mazhab Syafi'i. Tapi kita tidaklah jadikan benda itu sebagai orang kata apa, macam tak boleh mazhab lain, tak ada sampai tahap macam tu. Dan kita tak nafilah ada sebagian orang memang dia marah tu, dia fanatik. Baik, jadi tak makruh tuan-tuan. Go for it. As long as mulut kita ada bau. Sementara kita, ya Allah, kalau yalah, bila Al-Imam As-Sun'ani rahimahullahu ta'ala dalam Subulus Salam, ada buku beliau yang diterjemahkan. Saya tengok dalam surah ni pun ada kat depan tu kan. Itu buku fiqh yang bagus untuk kita baca lah, sambil-sambil ada masa baca. Dia juga menyatakan, dan mungkin ada fuqaha, ulama fiqh yang lain menyebut sedemikian, bahawa antara perkara yang boleh menyebabkan mulut kita busuk ni bila kita tidak makan dan tidak minum. Makan pun boleh bau juga, tapi bau ikut makanan. Makan gulai, mulut bau gulai, okey lah juga kan. Makan sup, mulut bau sup, okey lah kita kata. Tapi kalau tak makan, tak minum, mulut dia bau lain. Antara yang menyebabkan mulut kita berbau ialah tarkul akli wasyarab, mana tak makan, tak minum. Tulus samti katanya. Bila kita tak cakap, mulut tutup aja, jadi mulut ada bau. Jadi sebaik-baiknya kita bersihkan. Kerana kita kadang-kadang duduklah rumah dengan kawan-kawan, dengan keluarga, kadang kita di luar dengan kawan-kawan, jadi mulut tak bau ni tak elok sangat. Jadi fatwa yang kata tak makruh untuk kita bersihkan mulut, especially after zuhur, itu lebih menepati dengan dalil-dalilnya dan kemaslahatan orang yang berpuasa itu sendiri. Nampak? Melainkan kalau orang memang nak bertegas, makruh, mazhab Syafi'i makruh, itu kita tak boleh buat apa lah. Nampak? Baik.
Kemudian dia kata disunahkan bersiwak dengan tangan kanan kerana ianya ibadah. Ya. Ini kita dah pernah bincang dulu. Kita digalakkan menganan-nganankan dalam sebahagian besar urusan kita, merujuk kepada hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha dalam Sahih Muslim, kana Nabi yu'jibuhu tayammun fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa tuhurihi wa fi sya'nihi kulli. Nabi suka menganan-nganankan dalam perihal dia memakai kasut, ketika dia menyikat rambut, ketika dia bersuci, dan dalam urusan-urusan baginda sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis Abi Daud daripada Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan lagi bahawa kana yadu Rasulillah al-yumna li ta'amihi wa syar'i li tuhurihi wa ta'amihi wa kana yaduhul yusra li khalaihi wa ma kana min adha. Hadis ini juga dinukilkan dalam Al-Azkar oleh Al-Imam An-Nawawi. Awal-awal lagi bila dia sebut tentang bab apa tu, awal-awal lah, dia Al-Azkar tu kan kitab zikir, dia awal-awal dia ada sebut tentang menganan-nganankan. Nabi tangan kanan dia untuk tuhurihi wa ta'amihi, untuk bersuci dan untuk makanannya. Adapun tangan kirinya li khalaihi, untuk dia basuh berak, wa makana min aza, dan apa-apa yang berkaitan dengan najis. Itu kata Aisyah radhiyallahu taala anha dalam Sunan Abi Dawud. Sama juga kata Ummu Salamah, itu dalam hadis Ibnu Majah. Kata beliau, kana yadu Rasulillah al-yumna li ta'amihi wa syarabihi wa thiyabihi wa kana yaduhul yusra lima siwa zalik. Katanya tangan kanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk makanannya, minumannya, pakaiannya, dan yang kiri untuk selain daripada itu. Jadi ada banyak hadis di sana yang menyebut tentang kelebihan nganankan. Cuma bab siwak ni tuan-tuan, nak guna tangan kanan ke guna tangan kiri, sebenarnya walaupun saya tulis di situ bersiwak disunahkan dengan tangan kanan kerana ia adalah ibadah. Sebenarnya itu yang standard di sisi sebahagian para ulama, termasuk dalam mazhab Syafi'i. Adapun jika kita lihat secara meluas dan kita belajar secara mendetik, sebenarnya ulama tak sepakat dalam isu ini. Sebahagian mensunahkan sebelah kanan kerana dia dianggap siwak ni adalah ibadah. Bila ibadah, kanan adalah lebih baik. Betul tak? Tapi sebahagian yang lain dia melihat itu ibadah, tapi dia perkara yang bersabit dengan adha, mana menyucikan benda kotor, maka disunatkan sebelah kiri. Nampak? Jadi sebenarnya kanan pun boleh, kiri pun boleh. Kedua-duanya adalah sunnah Nabi SAW. Pasal tidak ada hadis yang jelas, tidak ada hadis yang menunjukkan Nabi guna tangan kanan ke Nabi guna tangan kiri. Tak ada hadis. Sama macam nak masuk air ke dalam hidung lah. Ulama khilaf nak guna tangan kanan ke nak guna tangan kiri. Sebab kata guna tangan kanan, pasal hidung ni buang benda kotor. Sebab kata guna tangan kiri pasal wuduk ni ibadah. Sebab kata guna tangan kiri pasal hak dalam hidung ni kotor. Betul tak? Nak zaman corona ni, kau hidung corona, ada hidung, ada corona lah hidung, kotor lah kan. Tapi sebagian kata masuk tangan kanan, keluar tangan kiri, kan. Masuk tu dipanggil istinsyaq, keluar tu dipanggil istinsar. Dua-dua adalah sunnah Nabi SAW. Dia kena ada dua tu proses, satu masuk, satu keluar, kan. Jadi ada tiga pendapat di situ. Tuan-tuan amal hak mana? Tak amal belaka. Ke tak guna tangan, tuang je air masuk dalam hidung. Kita biasa guna kanan lah. Saya biasa guna kanan. Guna kanan. Sebab kita wuduk semua guna tangan kanan, jadi pakai kanan belaka. Tapi sebenarnya kalau guna tangan kiri pun tak ada masalah. Ataupun masuk tangan kanan, keluar tangan kiri. Dia panggil istinsyaq dan juga istinsar. Baik, disunahkan membasuh siwak sebelum digunakan. Memang ada hadis di mana Aisyah radhiyallahu taala anha membasuh terlebih dahulu siwak yang diberikan oleh Rasulullah SAW kepadanya. Rasulullah bagi kat dia, suruh dia basuh. Cuma mata hadis tu saya tak ingat. Harus berkongsi siwak, boleh share siwak, tapi kena basuh dulu. Kalau tak basuh makruh.
Disunahkan menggosok lidah dengan siwak. Selain kita disunahkan, digalakkan membasuh gigi kita, gusi kita, gigi dipanggil asnan. Jadi siwak ni ialah membersihkan bukan hanya gigi, bukan hanya tanziful asnan, membersihkan gigi, wal luthah, dan juga gusi, tapi juga ia adalah tanziful lisan, dia juga membersihkan lidah. Pasal ada riwayat Nabi SAW membersihkan lidahnya dengan siwak. Dan itu disebut oleh Abu Musa al-Ash'ari, dan saya Muslim ke saya Bukhari tak silap, ataupun dalam buku sunan yang lain, saya tak sembang. Katanya ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yastan wasiwak ala tarafi lisanihi yaqul kata Abi Musa, aku masuk jumpa Nabi sedang bersiwak dan siwak berada di atas lidahnya dan dia berkata ulama kata Nabi mengeluarkan kahak-kahak yang ada di dalam tekaknya. Sebab itu bila kita gosok gigi, jangan bersihkan mulut saja, dalam tekak pun kena bersih juga. Kan? Itu yang bila kita masuk dalam tandas, kita itulah lebih kurang. Tapi kita kena over juga. Kan? Tapi terganggu orang sebelah rumah. Orang sebelah jiran aku, dia kata asal masuk tandas kan. Nak tandas kita dekat dengan dapur dia pula tu. Tak nanya kawan tu. Kan? Tengah nak makan dekat dapur, member sebelah jiran. Kontrol lah sikit, jangan kuat sangat. Kan? Nak buang kahak tu. Saya pun ada terbuat juga tu saya cakap tu. Baik. Digalakkan berkumur selepas siwak. Ini diputuskan oleh sebahagian para fuqaha. Sebab itu kata mereka, Nabi suruh bersiwak ketika berwudu. Kerana berwudu waktu yang paling bagus untuk kita bersiwak, kerana pada waktu itu kita kumur terlebih dahulu. Sebab itu sebelum kita nak wudu, disunahkan sebenarnya siwak terlebih dahulu. Sebab itu kita lihat dalam sifatu al-wudu, sifat-sifat wudu, sebenarnya nombor 1 bukan bismillah, tapi siwak. Siwak dulu, lepas tu baru bismillah, baru basuh tangan, baru basuh kumur. Ataupun bismillah dulu, baru siwak. Sifat wudu tu, cuba semak balik. Ada yang kata bismillah dulu, lepas tu baru siwak, lepas tu baru wudu. Dan sebahagian, tak silap saya, kata siwak dulu, baru kemudian baru mula wudu dengan bismillah, basuh tangan dan seumpama. Nanti saya semak balik. Baik. Makruh bersiwak atas saf solat berjemaah. Sebenarnya tidak dimakruhkan oleh sebahagian, tapi dimakruhkan oleh segelintir, umpamanya dalam mazhab Maliki. Kerana dikatanya boleh mengganggu orang lain, dan boleh menyebabkan kita kadang-kadang yang terlekat di mulut kita akan buang di tempat solat. Itu tidak bagus sama sekali. Kerana masjid mesti dijaga kebersihan dan kehormatannya. Kata Aisyah dalam Sunan Abi Dawud, amarana Rasulullah bi bina'il masjid wa an yunazzaf wa an yutayyab. Nabi suruh kami bina masjid dan disuruh menyucikan dan disuruh mewangi-wangikan. Jadi masjid mesti dipelihara, dan ini disepakati oleh seluruh para ulama. Masjid mesti dijaga akan kesuciannya, kebersihannya. Dan najis sama sekali tidak boleh dibawa masuk ke dalam masjid. Dan Imam Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim menyatakan yahrumu idkhalu an-najasati fil masjidi, dan haram memasukkan najis ke dalam masjid. Wa in kana ala badanihi najasatun, jika di atas badannya ada najis, fa in amina talwisuhu al-masjid jaza. Kalau di badannya ada najis, kalau dia jamin masjid tidak akan terkotor dengannya, maka harus dia masuk. Fa in lam ya'man lam yajuz. Tapi kalau dia tidak aman, maka dia tidak harus. Mana kata tengok, kalau kan macam anak kita lah, kita pergi masjid, anak kita pakai pampers, najis duduk dalam pampers, apa hukum buat masuk dalam masjid? Kata An-Nawawi, kalau najis tu tak mengotorkan masjid harus. Tapi kalau mengotorkan masjid tidak harus. Jadi tak ada syarat lah, pampers anak tu nak kena buang, biarlah duduk dengan dia. Tapi kalau boleh buang, itu lebih baik. Cuma kalau tak buang, tidak ada masalah, as long as najis tu tidak keluar sehingga mengotorkan masjid. Najis tu duduklah pampers, kan? Sebab kita ada dengar juga orang kata najis tak boleh masuk dalam masjid. Kalau anak pakai pampers, bersihkan dulu pampers.
Saya kira jika kita belajar cara teliti, saya kira tidak semestinya begitu. Nampak? As long as najis itu berada di tempatnya. Tapi settlekan itu lebih baik. Itu lebih baik. Kita tak nafilah yang itu. Baik. Tapi masing-masing ni kadang ada kesusahan masing-masing. Kita pun nak kena faham. Kan? Sebab itu saya tak nafilah bila saya tengok kadang-kadang kuliah, ceramah, pengajian, fiqh, setengah-setengah orang lah. Kadang saya pun sakit kepala juga sebenarnya. Kan? Sakit kepala tuan. Pasal saya kira kalau dia belajar lebih sikit, okey. Lebih sikit ya. Sekarang orang semayang dia kata tak sah. Pasal apa? Cuba dia kata lepas semayang, cuba cium seluar dalam tu. Kalau bau kencing, tak bersih lah kencing. Apa dia ingat kalau dah basuh-basuh kencing, air kencing tak keluar lagi ke? Tak keluar lagi. Yang pergi cium tu siapa suruh? Kalau setitik keluar pun dia bau, dah pergi cium rapat kat hidung ni. Tak tak? Saya pun tak faham. Mana menjadi macam tu? Kesian jemaah. Kesian jemaah. Tak perlu sama sekali. Kalau kita dah basuh, dia keluar juga setakat setitik 2 titik daripada najis yang dimaafkan. Dan dia termasuk dalam umumul balwa, benda yang kita tak boleh elakkan. Jangan duk sentuh lah benda umumul balwa ni, benda-benda yang tak boleh dielakkan. Especially kepada jemaah yang tidak ada ilmu. Orang awam yang tak tahu apa-apa. Allah kesian dia. Kan? Habis tu kalau tiap kali dia balik dia cium, bau qada. Tiap kali dia balik dia cium, bau qada. Siapa nak tanggung tu? Kan? Sebab itu dunia hari ni selain daripada iman yang sahih, selain daripada amal yang sahih, nombor satu sekali kena ilmu yang sahih. Hak tu nombor satu sekali. Tak ada ilmu yang sahih, boleh jadi iman kita pun tidak sahih, tak benar. Amalan kita lebih-lebih lagi. Tapi kalau menyusah-nyusahkan. Sama juga seorang wanita, adalah saya dengar dia bagi ceramah. Wanita semayang dia kata, kadang-kadang ambil wuduk je, tapi tak basuh kemaluan. Sedangkan wanita ada keluar apa yang disebut sebagai rutubah. Cairan-cairan keputihan, kan? Orang perempuan kan kemaluan dia kadang ada keluar cairan macam tu kan. Itu dalam istilah fiqh kita panggil rutubah. Rutubah farjil mar'ah. Basahan faraj wanita dia memang ada. Majoriti ulama kata membatalkan wudu, tapi tidak semuanya menyatakan ia wajib dibasuh kerana tidak ada dalil sama sekali. Melainkan ijtihad yang berasaskan kepada pendapat itu daripada najis katanya kemaluan kita, tempat najis dan seumpamanya, macam-macam. Tapi tidak ada dalil yang nak menyatakan ia adalah najis, dan sebahagian ulama kata najis, sebahagian ulama kata tidak najis. Tapi majoriti kata memang batal wuduk lah bila dia keluar basahan-basahan macam tu, keputihan atau seumpamanya. Kalau banyak memang tak boleh lah. Ini sikit-sikit memang ada. Kemaluan wanita memang mengeluarkan basahan yang disebut sebagai rutubah. Orang panggil keputihan ke apa saya tak tahulah. Tapi dipanggil rutubah al-farj, dia panggil basahan faraj. Memang ada. Memang dia kena ambil wuduk, itu di sisi majoriti, walaupun kita kata tak payah wuduk. Tapi dari sudut nak kena basuh itu, saya kira sebahagian kata tak payah, sebahagian kata kena basuh. Hatta dalam mazhab Syafi'i, sebahagian ulama kata najis wajib dibasuh, sebahagian kata tidak wajib dibasuh. Jadi bukan satu isu lah sampai kita nak kata ramai wanita-wanita hari ni semayangnya tidak sah. Kerana bila nak semayang pergi ambil wuduk saja tapi tidak membasuh kemaluannya. Maka kemaluan dia ada cairan, ada basahan, ada rutubah, ada keputihan atau seumpama, dia kata yang wajib dibasuh. Dan ini yang standard lah mazhab Syafi'i katanya. Wallahu ta'ala alam. Tapi saya kira itu khilaf para ulama. Dan sebenarnya tidak ada dalil yang kata ia najis. Bahkan kalau kita lihat dalam buku-buku fiqh moden, fiqh sunnah, dalam buku ensiklopedia Mawsu'ah Fiqh menyatakan bahawa pendapat yang kata tak najis itu lebih bagus kerana tidak ada dalil dan lebih menepati kemaslahatan. Nampak? Tapi kalau nak basuh lagi bagus. Tapi kita nak beri pendapat secara umum sehingga kita kata ramai orang sembahyang tak sah. Kita nak suruh semua orang pergi basuh hanya kerana sebab
di atas dasar perkara yang tidak pernah disepakati sama sekali. Saya kira menyusahkan. Tak perlulah. Kan? Awak. Saya bila dengar begitu saya pening kepala. Tu tak semayang, tak sah semayang, hak ni tak sah semayang. Benda bukan benda yang orang kata jelas pun, masih ada perbahasan melibatkan khilaf dan seumpamanya. Sampai nak kena suruh cium seluar dalam. Benda-benda najis ni kita kena teliti lah. Kerana tidak semua najis itu disepakati akan kenajisannya. Kita akan bincang nanti dalam bab najis. Bab najis ni take for granted tak boleh juga. Ambil ingat sangat. Tapi mana oversimplified, mudah sangat tak boleh juga. Tapi kalau over pun tak boleh juga. Berlebihan. Macam tadi berlebihan lah tu. Kan? Seluar dalam bau kencing pun nak kena qada balik. Hingga kata semayang tak sah. Kan? Wanita pun semayang tak sah. Nak suruh semua orang pergi basuh kemaluan dia sebelum semayang. Maka benda tu bukan benda yang disepakati. Masih melibatkan khilaf. Dan kalau kita lihat, kadang dalil yang kata najis pun tidaklah kuat sangat pun. Macam itulah kita kata. Jadi kita nak kena teliti. Jangan kita nyusahkan orang awam dengan hukum-hukum fiqh yang remeh-temeh macam tu. Kan? Baik. Ada soalan? Boleh berhenti tu. Nanti kita masuk next tajuk yang barulah. Cuma Al-Khitan saya tutup dengan Al-Khitan secara ringkaslah. Al-Khitan termasuk dalam fitrah. Dan orang yang pertama yang berkhitan ialah Nabi Ibrahim alaihissalam. Ni di sisi majoriti dan disebut oleh Al-Imam Ibn Hajar dalam Fathul Bari. Dan saya kira sebagian ulama lain menerusi pembacaan saya. Dan Allah Subhanahu Wa Taala mengarahkan kita supaya ikut millah Ibrahim. Wa auhayna ilaika an ittabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Kata Allah, ikutlah agama Nabi Ibrahim. Dan antara millah Ibrahim, bukan millah Ibrahim ajaran sesat tu. Millah di mana agama? Agama Ibrahim ialah berkhitan. Dan dalam Sahih Bukhari atau Muslim kata Abu Hurairah, kata Nabi SAW, ikhtatana Ibrahim bil qadum ba'dama ata alaihi samanuna sana. Nabi Ibrahim dia berkhitan di satu tempat nama Qadum, di tanah Arab sana lah. Ketika umurnya mencecah 80 tahun. 80 tahun berkhitan. Mungkin pada waktu itu baru disyariatkan dia berkhitan. Dan kita disuruh mengikuti syariat berkenaan. Dan kita tak nafi sebahagian syariat kita adalah rentetan dan kesinambungan daripada syariat Nabi Ibrahim alaihissalam. Sebab itu dia digelar sebagai Abul Anbiya, the father of prophets. The father of the prophets. Itu satu. Ada tak dalil dalam Quran yang menyebut tentang khitan? Bismillah. Nah, ini senjata orang-orang moden liberal dan seumpamanya yang kata khitan ni tak wajib. Pasal dalam Quran tak ada. Memang sebagian hukum directly dalam Quran tak ada. Hatta kalau kita lihat semayang pun, waktu semayang mana ada dalam Quran direct, dia ada indirect. Kan? Sama dalam bab khitan, ada dalam pentafsiran. Umpama bila Allah Taala sebut dalam surah An-Nisa ayat 119, kata Allah, sibghatallah wa man ahsanu minallahi sibghah. Sibghatallah tu walaupun ada banyak pentafsiran ulama-ulama tafsir, sebagian menyatakan bahawa sibghatallah itu ialah khitan. Khitan. Hadis Nabi confirm ada lah ya. Bila orang masuk Islam, Nabi akan suruh dia berkhitan. Irki'an ka sya'ral kufri waqtatin. Antara hadis riwayat Al-Imam At-Tirmizi daripada Usaim bin Kulayb. Bila orang masuk Islam, Nabi suruh dia pergi khitan. Dan banyaklah lagi hadis-hadis yang lain. Ibnu Abbas ditanyalah Sahih Bukhari ataupun Muslim, man anta hina qubida Rasulullah SAW. Siapa kamu ketika Nabi wafat? Dia kata, ana yauma izin mahtunun wa kanu la yahtinuna ar-rajula hatta yudrik. Kata Ibnu Abbas, aku pada waktu itu berkhitan. Dan mereka yakni sahabat-sahabat pada waktu itu, dia tidak akan berkhitan melainkan ketika sudah balik. Jadi ulama kata waktu wajib nak berhenti tu. Nak habis dah pun. Sabar, speaker sabar oi. Suara anak kuat sangat kot. Suara anak kuat sangat. Boleh?
Mati terus dah. Jadi daripada hadis ini ulama menyimpulkan waktu yang wajib untuk kita berkhitan ialah ketika balik. Let's say balik umur 15 tahun. Masa masuk 15 tahun. 15 tahun tu wajib berkhitan. Hatta dalam buku-buku fiqh sebahagian yang saya rujuk, idza wajaba alaihi salah wajaba alaihi khitan. Bila wajib ke atasnya sembahyang, wajiblah ke atasnya khitan. Saya tengok ulama mana yang sebut. Tapi nak cerita bersesuaian dengan hadis Ibnu Abbas dalam Sahih Muslim ini, sahabat Nabi berkhitan bila dia balik. Mana tu hak wajib. Sebab ada juga hadis yang lain yang menunjukkan bahawa khitan berlaku lebih awal daripada itu. Antaranya hadis Al-Baihaqi daripada Ibnu Abbas, hadis At-Tabrani daripada Jabir, di mana Nabi SAW mengkhitankan Hasan dan Husain ketika dia umur 7 hari. 7 hari. Aqan Nabi anil Hasan wal Husain wa khatanahuma li sab'ati ayyam. Nabi akikah untuk Hasan dan Husain dan mengkhatankan kedua-duanya ketika dia berumur 7 tahun. Ada hadis lagi kata Ibnu Abbas dan Sunan At-Tabrani, dia kata sab'atun minas sunnah fi sabi. Macam mana hadis tu? Dia kata ada 7 perkara sunnah ke atas budak-budak ketika dia mencapai 7 hari. Dan disebut salah satunya ialah berkhitan. Jadi ulama kita kata waktu yang paling bagus berkhitan ni ketika kecil lah. Dan seawal khitan ialah 7 hari. Kalau nak awal lagi pun tak apa, lahir-lahir nak khitan terus, tak ada masalah. Tapi 7 hari itu lebih baik berdasar pada hadis berkenaan. Ada asar itu, ada hadis itu walaupun dia tidak sahih lah. Dan memanjang kalau tak khitan juga sampai dia balik. Balik wajib dikhitankan. Dan hukum khitan ni dia sama kepada lelaki dan wanita. Kalau lelaki memotong lebihan daging yang ada pada kemaluannya di bahagian hadapan sehingga ternampak kepala kemaluannya secara keseluruhan. Kalau dia khitan potong sikit je, kepala tu tak terdedah, separuh nampak, separuh tak nampak. Oh, lucah ustaz. Tapi nak bagi faham kan, dia masih tidak dianggap sebagai berkhitan. Bila sebut berkhitan, daging depan mesti kena keluarkan semua biar betul-betul tak ada kulit lagi. Adapun khitan wanita ni, dia adalah memotong lebihan daging yang ada pada atas kemaluannya. Atas tu potong sikit. Dia panggil lahma zaidah yushbih urfadik, kata Ibnu Utsaimin. Daging lebihan di bahagian atas faraj yang seumpama belalai ayam. Dia kata macam tu. Jadi khitan tu cuma hukum khitan majoriti kata wajib lah lelaki dan wanita. Cuma wanita ni dia ada perbahasan ulama. Dalam mazhab Hambali wanita tak wajib, dia hanya makramah saja, maknanya sunnah tapi tak wajib. Mazhab Hanafi lelaki baik wanita baik, dua-dua tak wajib. Adapun Maliki, Syafi'i dan sebahagian besar ulama-ulama di kalangan mereka wajib ke atas lelaki dan juga wanita. Sama juga kalau orang tu baru masuk Islam, sebenarnya tidak diwajibkan oleh semua para ulama. Sebahagian mewajibkan, sebahagian tidak mewajibkan. Cuma mazhab Syafi'i soal khitan ni dia agak tegas lah, di mana dia mewajibkan ke atas lelaki dan wanita, dan dia mewajibkan ke atas orang yang baru masuk Islam. Dalam mazhab Maliki, orang baru masuk Islam tak wajib khitan. Adalah pendapat ulama yang berbeza, kerana hadisnya pun terhad. Tapi sekian majoriti amat-amat menggalakkan, menyuruh supaya berkhitan. Jadi kita orang Melayu wajib, laki baik, perempuan baik, memang berkhitan kerana itu tradisi. Kadang-kadang orang tak tahu pun khitan ni wajib ke sunnah ke, yang dia tahu khitan kan, itu bagus. Jadi tradisi yang bagus jugalah. Yang ada hubung kait jugalah dengan agama kan. Jadi habis jadi saya rasa bab khitan secara ringkasnya macam itulah. Ada lagi poin-poin yang lain tapi secara ringkasnya untuk kelas kita ni saya rasa memadai. Ada soalan nak tanya Isyad ni? Ada tak faham apa-apa? Ada share link lah Syekh? Ada share link yang member ni lama yang tak datang kuliah, boleh tengok. Next nanti kita ambil termasuk the chapter of
ablution, tajuk tentang berwudu. Kalau kita tengok sini, saya terus kepada fardu wudu. Tapi peringkat awal kita akan bincang dulu tentang makna wudu dan fadilat wudu, insya-Allah taala. Aku qala hadza, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutup majlis dengan tasbih kafarah Rasulullah.